usulkan surah Nisa. Bila masuk Maidah sekejap ya. Dan kaminatan muslim sangat. Boleh. Salam. Alamak, yang berilang. Okey. Baharudin, Assalamualaikum. Sa'ad, Assalamualaikum. Ini pagi ni insya-Allah kita dah masuk juzuk yang ke-7. Malam tadi kata-kata saya sendiri pun imam mana-mana masjid yang hafiz Quran, yang imam-imam hufaz, mereka dah start baca surah Maidah. Surah Al-Maidah. Imam-imam hufaz lah. Imam yang bukan hufaz tu mereka baca biasanya ayat-ayat lazim kepada surah An-Naba, iaitu surah yang ke-78. Itu kebiasaan lah. Tapi tak ada, kebanyakannya kalau mereka buat 21 pun tak sampai dekat Naba. Mereka ambil daripada mana? Daripada Al-Qadr, surah Al-Qadr ataupun surah Duha. Duha. Rakaat pertama mereka baca surah lazim. Rakaat kedua kebanyakannya akan baca surah Al-Ikhlas, iaitu Qul Huwallahu Ahad. Itu pun dah bagus sebenarnya, bagus. Maknanya kalaulah 8 rakaat, maknanya 8 surah Al-Ikhlas dibaca. Dan setiap rakaat yang kedua dibaca dengan surah Al-Ikhlas. Itu pun sangat bagus. Sangat bagus. Baik, pagi ni insya-Allah kita nak masuk ayat 1. Ayat 1 surah Maidah. Pagi malam tadi saya pun sampai ayat 20 je. Ayat 20 sebab surah Maidah ni dia panjang. Dia tak banyak, dia 120 je, tetapi dia panjang. Ayat 1 dengan ayat 2 dah satu muka surat. Ayat 3, ayat 4, ayat 3, ayat 4 pun satu muka surat. 4, 3 sikit, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Satu muka surat, dah 3 muka surat. Maknanya surah Maidah ni ada satu juzuk suku. Macam tu. Dia panjang. Ayatnya panjang. Jadi tak boleh senafas. Jangan tunjuk hebat, pengsan. Jangan tunjuk hebat, pengsan. Jadi kena pandai. Bukan kena pandai, kena belajar macam mana nak waqaf hasan ataupun nak waqaf ibtida, waqaf lazim, waqaf jaiz ataupun nak wasal. Waqaf wasal ni sebenarnya sunat aja nak waqaf situ, tapi biasanya mereka akan ambil ibtida. Mereka ulang balik ayat 1 atau 2 ayat sebelum. Bukan ayat, kalimat. 1 atau 2 kalimat sebelum tu. Itu waqaf ibtida. Dia waqaf dan ibtida, mula balik. Sebenarnya bukan mula daripada ayat yang awal, ayat yang 1, kalimat yang 1 sebelumnya diwaqaf ataupun 2.
Jadi ayat-ayat panjang ni jangan nak challenge satu nafas. Melainkan dia Allah beri anugerah special, istimewa, maknanya nafasnya memang sangat panjang. Tapi guru-guru saya, guru masa saya mengaji hafiz di Masjidil Haram Mekah dulu pun tak boleh nak buat, dan kalau boleh pun mereka tak galakkan. Jadi sebaiknya wakaf yang kena pada tempatnya, jangan wakaf qabih. Wakaf qabih ni wakaf yang dibenci, wakaf yang tak bagus, wakaf yang tak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran kalau kita nak baca ikut cara kita, tak usah baca. Dia bukan datang rahmat, dia bukan datang kebaikan, malah dia menjadi bala, dia menarik musibah atas diri dia. Seolah-olah dia mempermainkan Al-Quran. Sebab itu wakaf jangan suka-suka wakaf. Tak boleh wakaf suka-suka. Jadi kena belajar, Al-Quran. Biasanya kalau belajar ni dalam bab-bab tajwid ni, dia akan ajar lah macam mana nak wakaf. Macam saya sebut tadi, nak wakaf hasan, nak wakaf lazim jaiz, nak wakaf ibtida, supaya ayat-ayat Al-Quran, perintah-perintah Allah tergantung bukan pada tempatnya. Jadi dia jadi wakaf qabih, wakaf yang dimurkai dan makruh. Ini tak bagus. Jadi insya-Allah pagi ini sahabat-sahabat muslim-muslimat selamat berpuasa, dan kita nak sambung tadarus kita pagi ni insya-Allah. Sejak saya nak tengok kenapa saya punya connection yang Facebook dia jadi dia jadi lemah. Baik. Selawat kuat sangat tak? Ataupun nak perlahan lagi tak? Selawat Zoom pagi ni alhamdulillah penuh 416. Tanya. Okey, jelas. Baik. Maksudnya saya tak maulah keras sangat. Tak mau biar dengar tapi dia perlahan. Okey, alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu awful bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaykum ghayra muhalli sayd wa antum hurum. Inna Allah yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين
فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطبوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقات والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط أعماله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم صلاة فاغسلوا وجوهكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقاكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ حام قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 ناقبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضيهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسول أن تقول ما جاءنا من بشر ولا نذير أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض مقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله
فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فيتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هؤلاء قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. Kita berhenti dulu dekat genap-genap 7 juzuk. Ni ayat 7 juzuk genap-genap. Maknanya dekat ayat 31 bila masuk dekat min ajli dzalika katabna, baru start masuk juzuk 8. Tapi apapun muslim-muslimat, alhamdulillah kita dah masuk pun surah Maidah. Jadi insya-Allah nanti dalam pukul 11 nanti kita akan masuk lagi, kita akan sambung dekat ayat 31. Ayat 31 surah Al-Maidah. Surah Maidah ni 120. 120. Jadi kita baca 31 ayat dah. Alhamdulillah. Insya-Allah nanti kita sambung lagi dalam pukul 11 insya-Allah. Tapi pukul 11 esok 11 esok saya nak buat tadabbur sekejap lah, 1 jam tadabbur surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr berkaitan dengan Lailatul Qadar.
Apa rahsianya yang Allah nak beritahu dalam surah Al-Qadr? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sadaqallahul azim. Nanti insya-Allah saya akan kongsikan, moga-moga menjadi inspirasi, semangat yang membara untuk kita mengejar malam Lailatul Qadar. Jadi walaupun ada lagi dalam 12 hari bermulanya malam 20, namun saya suka mengingatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat muslimin-muslimat mula latih. Malam esok dah mula latih. Malam esok dah mula latih diri untuk bangun qiyamul lail. Bangun qiyamul lail. Jadi kalau malam-malam macam mana pun cuba lawan. Kalau malam 8 malam sebelum ni malam-malam pun kita tidur, tapi sebelum tidur saya kata apa? Zikirlah sekurang-kurangnya 3 kali Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, pun dapat juga pahala orang yang solat malam. Masya Allah. Sebenarnya pahala orang solat malam ni pun juga Nabi ada beritahu, ada 2 hadis, 3 hadis. Yang pertama hadis, barang siapa yang solat berjemaah, yang solat berjemaah isyak, solat berjemaah isyak di masjid, dia akan dapat pahala apa dia? Dia akan dapat pahala seluruh separuh malam, nisful lailah. Daripada separuh malam, orang yang solat malam dia dapat separuh pahala. Separuh pahala orang yang melakukan solat sunat malam. Tetapi kalau nak dapat penuh full, ni pahala, ganjaran, ganjaran. Barang siapa yang menjaga solat subuh, solat al-fajr, ataupun solat sunat subuh, dia jaga solat fardu subuh berjamaah dan solat isyak ma'a isyak, bersama dengan solat isyak, fardu isyak berjamaah, maka kata Nabi SAW, dia dapat keseluruhan pada malam orang sunat, solat malam. Maknanya pahala dia dapat kullu fil lailah, seluruh malam itu, sehari itu malam tu, dia dapat pahala sama seperti orang solat beribadah pada tengah malam. Beribadah pada tengah malam. Jadi kalau kita ambil lah apa yang Nabi buat solat sunat witir. Nabi buat solat sunat witir 11 rakaat, bukan 3 rakaat. Kemudian Nabi buat solat sunat malam. Solat sunat malam, witir tu dah memang solat. Apa sahaja solat yang selepas solat isyak dah dikira solat malam. Dulu tak ada solat sunat taubat ke, solat hajat ke, solat apa ke, tak ada. Dulu solat bangun apa sahaja solat selepas isyak sudah dikira solat malam. Solat sunat malam, solat malam lah. Jadi ganjarannya sangat besar. Jadi Rasulullah SAW buat solat witir aja 11 rakaat. Itu memang ada hadis sahih. 11 rakaat solat sunat witir. Solat sunat witir 11 rakaat, macam semalam saya beritahu kan, 11 rakaat. Jadi yang 11 rakaat tu macam mana Ustaz? Dua-dua tu niat macam mana? Nak solat witir. Niat dia usalli sunatan syifa'i ma'al witri raka'ataini lillahi. Sahaja aku solat sunat genap bersama witir, ganjil 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu solat witir. Sebenarnya itu solat sunat witir ni yang terbaik, yang jumhur ulama sepakat, bersependapat, yang paling baik solat sunat witir ini dilakukan 3 rakaat 2 salam. Bermakna 2 rakaat yang pertama
dia bagi salam, kemudian bangun lagi buat 1 rakaat, bagi salam. Kalau buat 3 rakaat 1 salam ini tak berapa itu. Ada orang tanya, boleh tak ustaz kalau saya nak solat sunat witir 1 rakaat je? Boleh, tapi makruh. Makruh boleh, sebab memang ada hadis daripada Abdullah bin Abbas, iaitu siapa dia? Ibnu Abbas, anak saya Abdullah bin Abbas, daripada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Ada riwayatkan solat witir 1 rakaat ada, tetapi tidak digalakkan, bukan tak digalakkan, makruh. Tapi kalau uzur ni kata, sebab yang ini bila Nabi SAW dilihat melakukan solat sunat witir 1 rakaat ini selepas 9 Hijrah. 9 Hijrah ni bermakna setahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Maknanya Nabi dah uzur, dah berusia 1 tahun lagi nak wafat. Maknanya 9 Hijrah, Nabi wafat 10 Hijrah. Jadi 9, pada atas 9. Manakala Rasulullah SAW fizikalnya dah lemah, tak berkuat, ada, tetapi tidak digalakkan. Yang banyak pendapat daripada jumhur ulama 4 mazhab sepakat yang sebaik-baiknya solat witir adalah 3 rakaat 1 salam. Macam mana yang 2 rakaat niat dia? Usalli sunnatan syafa'i ma'al witri. Witri boleh. Witru boleh, witri boleh. Sekali lagi, usalli sunnata syafa'i ma'al witri raka'ataini lillahi ta'ala. Melayu dia, sahaja aku solat genap, solat sunat genap, syafaat ni maknanya genap, bukan bantuan, bukan pertolongan. Syafaat ni adalah genap. Sebab yang selamat besok dekat akhirat, pahalanya selamat masuk syurga, bukan kerana pahalanya ganjil. Pahala ganjil di akhirat besok ke neraka perginya. Sebab itu kata-kata syafaat ni tadi menggenapkan pahala-pahala kita agar kita dapat layak masuk syurga Allah Subhanahu. Itu panggil syafaat, menggenapkan pahala. Menggenapkan pahala. Syafaat menggenap. Witir ganjil, itu lawan dia. Dah tahu kan? Jadi syafaat tu bukan makna pertolongan, mohon digenapkan. Mohon digenapkan. Mana orang suka, ganjil ke genap? Orang suka genap, tetapi Allah suka ganjil. Ganjil bukan pada dosa, tetapi ganjil kepada ibadah, iaitu solat sunat witir. Solat sunat witir ni, rakan-rakan muslimin muslimat semua, bukan hanya pada malam tarawih. Sebenarnya solat witir ni harus dan sunat dibuat selepas kita solat isyak. Paling malas lah tu. Ataupun selepas kita bangun tengah malam, kita dah solat dan kita solat witir. Maknanya 365 hari 365 hari itu kita ada witir. Makna witir apa dia? Penutup bagi seluruh solat. Solat yang menutup bagi seluruh solat-solat pada hari itu. Witir ni apa dia? Solat penutup bagi seluruh solat-solat yang kita lakukan pada hari itu. Kerana itu Allah suka. Orang kata ada tertib lah, ada penutup. Ada penutup. Pembuka dia mana? Pembuka dia solat subuh. Pembuka dia solat subuh. Dan ada sebagian ulama kata pembuka dia dekat mana? Dekat solat sunat fajar. Dekat mana? Yang dikatakan lepas azan subuh tadi, kita bangun solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Man salah fajri khairu fid dunya wa ma fiha. Bang siapa yang solat sunat fajar, iaitu solat sunat sebelum subuh,
khairu minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan seluruh yang ada dalam isi dunia. Apa dia? Dalam dunia ni ada apa? Ada emas, yang kita gila-gila emas kan. Ada apa lagi? Ada biji timah. Apa segala ada kat atas dunia ni lebih baik. Sebab itu saya nasihatkan anak-anak saya. Saya kata kalau anak-anak saya kata abang alung, abang apa, alung abang akak, abang alung abang adik, kalau belajar dapat 9A pun sia-sia. Itu cara saya lah mendidik. Sebab Allah nak bagi dunia dan seluruh isi-isi dunia pun tak nak buat. Ini kan 9A. 9A tu ada apa? Menjamin ke? Menjamin syurga? Menjamin akhirat? Belum. Hari ni punya zaman 9A pun tak jamin lagi. Dulu 10-20 tahun dulu 9A, wah macam-macam sekolah boleh masuk. Sekolah yang bagus-bagus. Sekarang tak sama je. Jadi mulalah nasihat anak, suami nasihat isteri, isteri nasihat suami. Cakap baik-baik, yang biar kita susah hari ni yang, tapi ada peluang kita nak senang besok ke akhirat. Apa dia? Kita jaga solat sunat 2 rakaat. Bukan ustaz cakap, ini Nabi cakap. Kita jaga solat sunat 2 rakaat, kemudian baru kita solat subuh. Saya, isteri abang, saya solat dekat rumah. Bukan saya tak nak abang jadi imam saya, tetapi Nabi kata lebih baik kalau suami iaitu lelaki, anak iaitu kepada ayah, dan anak-anak lelaki, lebih afdal solat berjemaah di masjid. Rumah yang abang sediakan untuk saya ni adalah rumah untuk saya buat masjid. Ini masjid saya. Cakap dengan suami begitu, jangan takut, jangan segan, ini ibadah. Kalau jemputan kahwin tu kan apa dia? Semoga kekal hingga ke jannah. Tapi bila nak cerita pasal jannah ni, jalan ke jannah ni, jadi segan. Ni apa cerita ni? Jadi ini kata mulut cakap lain, hati lain. Bila mulut cakap lain, hati lain, apa Islam panggil orang macam ini? Wallahu a'lam. Masing-masing tahu kan? Jadi mulalah mendidik diri, mendidik hati, mendidik anak, mendidik isteri. Jangan kita duk paksa sibuk anak nak masuk universiti yang terbaik, sekolah yang terbaik, tapi solat sunat subuh 2 rakaat tak tahu. Yang sedih solat subuh pun tidak. Pergi sekolah, bangun pagi pukul 6, tapi tak solat subuh. Pergi sekolah. Jadi maksud kehidupan kita dah lari, tuan-puan. Kerana pemikiran kita ni dah dipasak, dah ditunjukkan, dah dipamerkan, dan menjadi ikut-ikutan pada cara berfikir orang kafir yang mencari keseronokan, yang mencari kekayaan, kemewahan atas dunia. Lebih berbangga pergi Amerika daripada pergi buat haji. Lebih rasa seronok pergi ke Amsterdam daripada pergi ke Madinah. Kan pelik tu. Pelik lah. Yang salah Ustaz? Tak salah. Yang salahnya percaturan. Kalau mampu, kenapa tak pergi buat umrah dulu? Kenapa tak pergi buat haji? Lepas dah pergi buat umrah, buat haji tu, kamu nak berjalan melihat nikmat Allah, kebesaran Allah, dipersilakan. Memang Allah suruh. Memang Allah suruh berjalan-jalan di dunia, melihat tempat-tempat, melihat kebesaran Allah supaya menaik iman. Tapi kita pergi melancong tu naik iman ke lagi teruk iman? Lagi teruk. Semayang pun jadi lambat. Sebelum pergi melancong, Quran baca hari-hari, dah pergi melancong, Quran tinggal. Kesalah saya kata. Jadi bukan salah melancong, tak salah. Memang Allah perintahkan untuk kita ta'aruf, saling kenal mengenali. Dan berjalan-jalan, bertebalah kamu atau melihat kebesaran, kesebaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala, agar iman kita
semakin meningkat ketakwaan kita, semakin naik, semakin kita takut dengan Allah, semakin kita jauh dengan perkara mungkar. Tetapi bila kita pergi melancong aja ke China, Quran tinggal, zikir tinggal, solat pun lambat. Jamak Ustaz, jamak seronok, melompat-lompat dapat jamak. Sebab jamak qasar kan, sebab solat tu jadi pendek. Sepatutnya buatlah lagi cepat, takdim ataupun takhir. Kan? Akhirnya terlupa. Dah masuk esok hari, semalam kita dah jamak ke, sampai lupa. Berlaku, ini perkara ni berlaku kan, tak berlaku. Jadi itulah saya kata, sebaik-baiknya pergilah ke Madinah dulu buat umrah. Ini boleh kata pula, saya belum lagi mendapat jemputan, tak diseru lagi. Tak diseru apa, dah ada keuangan, dah ada kesihatan, nak tunggu Allah turun bisik kat telinga. Belum masa lagi Ustaz. Kadang dengar perkataan tu saya sedih. Belum masa saya lagi lah Ustaz, muda lagi. Sedangkan Nabi kata apa? Elok muda-muda, buat ibadah ni kuat, banyak ibadah, besok dah tua. Kan ada kan 5 tinggal 95. Ingat muda sebelum tua. Ingat kaya sebelum miskin. Ingat miskin sebelum kaya. Ingatlah apa, ingat sempit sebelum lapang, ingat lapang sebelum sempit. Kan? Allahu Akbar. Jadi itulah, dia tak ada istilah tu sebenarnya. Patut dia malu cakap begitu. Allah dah bagi dia keuangan bagus, kesihatan bagus. Mana saya tahu, kereta 3-4 biji, rumah dah besar, anak-anak semua dah bekerja. Hari ni kita, bukanlah kita nak menilai, orang kata don't judge book by its cover, tidak. Kalau Ustaz memang dia banyak ini, banyak kereta, banyak di rumah, tapi hutang dia banyak. Kalau hutang dunia dia boleh selesaikan, tak akanlah nak mencari untuk ibadah 5, 6, 7, 8, 10 ribu nak buat ibadah, tak boleh. Itu makna kata alasan lah. Kalau kita duk bahas benda ni, dia jadi macam tak bagus. Nampak sangat kita ni nak mengelak pergi ke sana. Jadi janganlah guna alasan-alasan yang tak boleh kita nak fikir. Senang je, insya-Allah. Habis dah kan? Jadi tak ada fitnah. Insya-Allah. Lagi orang tanya, tekan lagi, insya-Allah. Tak apa. Sebab kita nak mengelakkan fitnah. Dah pergi ke Madinah, buat umrah, dah Mekah, lepas tu nak berjalan-jalan, tak apa. InsyaAllah. Okey, tak ada soalan pagi ni, saya tutup ruangan soalan. Tak ada. Jadi esok pukul 11 saya nak buat tadabbur surah Al-Qadr. Ingat tu, supaya menjadi semangat, inspirasi kita. Sebab kita, penting rupanya Lailatul Qadar ni. Bukan semata-mata nak mencari pokok sujud, nak mencari kumbang sebut la ilaha illallah, nak mencari harimau mengaum la ilaha, tidak. Itu tak ada kena mengena semua tu. Tak ada kena mengena. Tak ada kena mengena. Jadi insyaAllah muslimat, pukul 11 nanti kita jumpa lagi. Tapi kita nak tadarus tasmih. Yang 11 yang tadabbur ni esok. Tapi janganlah 11 kejap lagi tak masuk. Masuk jugalah. Tidakkan petang kan atau malam nanti saya masuk tadarus, nak kata Ustaz, belum masalah Ustaz dah pergi ke ayat 80, 90. Saya ikut Ustaz pagi tadi sampai ayat 31. Dah tertinggal kan. Dah tertinggal. Tapi insyaAllah tak apa. Sebaiknya janganlah tertinggal. Pergi dekat YouTube saya tu.
Pergi kat YouTube saya, Imam Korea, Imam Korea, semua Imam Korea, ataupun Faisal Datuk Haji Abdul Rahman. Tapi tak payah, Imam Korea pun dia keluar dah. Dia keluar dah, InsyaAllah. Boleh lihat kat sana ada video penuh. Mana yang kita live ni memang penuh. Sebab dekat Bigo post pun berapa minit aja. Dekat Facebook pun boleh tengok penuh. Kemudian apa lagi, Facebook dengan subhanallah, Facebook saya letak 30 hari. Lepas 30 hari dia gaib. Lepas 30 hari dia gaib. Bukan tak nak letak selama-lamanya, boleh letak, tapi start 30 hari je. Sebab kita sentiasa minta dengan Allah supaya sihat, kita dapat baca Quran selalu. Jadi bila dapat baca selalu, dapat tadarus selalu, dapat tasmi' murajaah selalu, jadi kita boleh post yang baru. Walaupun surah yang sama, tapi kita boleh post yang baru. Sebab itu saya buat 30 minit. Letak selama-lama ni, bukan orang kata biarkan ustaz, memanglah letak lama tu kata besok dah 10 tahun pun orang tengok apa pahala. Ya betul. Tapi bagi saya seseolah macam dah tak nak baca Quran aja, letak selama-lamanya. Itu saya. Orang tak apa, tak, itu saya. Awak nak kata apa katalah, tapi itu saya guys, pendapat saya. Seolah-olah saya rasa letak selama-lamanya, seolah-olah macam tak nak baca Quran lah. Sedangkan hari-hari boleh je nak post, kan? Boleh. Jadi 30 hari boleh lihat, boleh tengok kat sana. Jadi tak perlu like lah. Nak like pun tak apa, sebab 30 hari dia hilang. Dia huyup. Huyup ni dihilangkan. Kalau gaib tu hilang saja. Huyup dihilangkan. Jadi insyaAllah tak ada apa, tutup dengan tasbih kifarah. Terima kasih juga kepada siapa tu, Antidot. Okey. Antidot, terima kasih bagi hadiah, bagi bunga pagi ni, insyaAllah. Nampak bunga, tapi tu sedekah. Jadi nak bersedekah ni, sedekah tempat yang betul. Sedekah tempat yang betul. Jangan ada orang menari-nari kita bagi bunga. Yuk kawan, mari cari kawan, follow saya follow awak. Tak usah. Bersedekah tempat yang kena tempatnya. Tengok ada orang cacat, nak cakap pun berat mulut, sedekah kat situ. Tengok orang kerja susah, kopek kelapa, sedekah kat situ. Tengok orang mencari udang galah dalam sungai, dia makan, risikonya besar, dia makan buaya, binatang berbisa, sedekah kat situ. Tentu orang susah. Kalau orang senang dia tak akan buat begitu. Majlis-majlis agama, nampak nak sedekah. Itu tempat yang baik-baik. Janganlah orang menyanyi pergi bagi bunga, sudahlah. Besok dia jadi syubhah. Minta maaf lah. Kalau ada orang buat konten-konten begitu, kita rasa apalah. Tak. Ini saya nak beritahu supaya orang yang bersedekah dapat pahala yang betul, ganjaran yang betul, supaya amalan dia tak sia-sia. Jadi boleh tonton je dah, tengok ada menyanyi. Tak ada masalah. Tengok ada orang buat live kutip sampah. Orang Islam lah. Jangan orang Jepun pun ada buat konten juga kutip sampah. Orang Jepun tu kalau Islam, tanya dia, what's your religion? Tanya dia, jangan tu. Kalau dia marah kenapa? Tak apalah. Dan kalau dia marah tu dah tahulah bukan Islam lah. Tapi kalau kita tahu dia memang orang Islam, sedekah. Yang susah-susah, sebab banyak bulan Ramadan ni banyak orang susah. Tapi berhati-hati juga, banyak yang penipu. Yang konten-konten ni saya tak nampak lah yang menipu. Kadang ada masuk, dulu ada masuk live saya dekat Bigo, kat Facebook, YouTube tak ada lagi, TikTok pun dulu pernah ada lah. Tiba-tiba minta tolong lah, musafir gini-gini. Yang itu istighfar je lah. Kita tak nak sangka buruk-buruk, kita istighfar je, skip aja. Kadang masuk-masuk sedih, kadang kita bukan
Ya ke tak ya ni? Ya ke tak ya? Bukan kita nak bersangka. Itulah. Jadi daripada kita bersangka bukan-bukan, kita pun skip ataupun kita istighfar. Nanti kan masuk live dia balik. Minta kata tak ada susu anak. Allah. Dekat komen lah. Bukan konten, komen. Dekat komen. Saya ibu tunggal lah. Saya ayah yang tak bekerja lah daripada COVID. Sebenarnya yang tak dapat kerja daripada zaman COVID masih ramai. Sebab apa? Walaupun sekarang ada COVID, tapi Allah lindung. Taklah macam mula kita dulu. Company tak ada duit, bisnes tak ada masuk, projek tak ada masuk. Jadi mereka nak mengambil pekerja baru tak ada. Jadi kerajaan, pemimpin kita ni jangan perasan orang kita ni dah bekerja, banyak kerja. Tidak. Sebenarnya golongan B40 ni adalah golongan fakir dan miskin. Minta maaf cakap, hari ni bukan B40 aja, T20 pun dah ada yang turun ke B40. Dan yang sedihnya, kenapa dia nak mengkategorikan B40, T20, M40? Kenapa nak kategorikan? Kenapa nak dikastakan kita? Ini yang tak bagus. Kerajaan ni nak dikastakan kita. Ini nak dikastakan kita. Kalau kata nak membantu pun taklah membantu sangat pun. Setakat bantuan untuk sebut, bukan kita tak bersyukur. Tapi apa tujuan dikastakan? Apa tujuan? Allah dah tetap dah ada golongan asnaf, ada 8 asnaf. Kan ada 8 asnaf kan. Jadi tak usahlah kita nak mengkasta-kastakan pula lagi. Islam punya kaedah membantu melalui duit penyaluran zakat. Sebab itu ada kategori 8 asnaf. Jadi tak sewenang-wenangnya orang boleh dapat. Tapi B40 ni saya beritahu, B40 jangan segan silu mohon zakat. Sebab itu hak kamu. Orang Islam bayar zakat untuk bantu disalurkan. Ini sebenarnya Nabi buat sistem ni. Hebatnya. Supaya orang kaya Islam membantu orang miskin. Sebenarnya itu tujuannya. Sampai bila Ustaz? Sampai dia boleh keluar daripada kelompok fakir dan miskin. Fakir dengan miskin ni satu asnaf. Bukan dua asnaf, satu. Orang nak balik kampung ni nak raya kan? Nak raya. Saya tahulah, saya pernah duduk situ, saya pernah bekerja dengan JAKIM, saya tahulah. Jadi orang nak balik kampung pun boleh minta. Dia panggil apa dia? Dia panggil apa? Fisabilillah. Orang yang dalam keadaan musafir ke jalan Allah, dia balik kampung pun memang nak ke jalan Allah, nak jumpa mak bapak, bukan nak buat maksiat, boleh minta. Ada, pergi je pejabat zakat, saya ni begini-gini, dia akan minta lah pendapatan berapa. Jadi jangan tipu, beritahu je pendapatan. Biarlah pendapatan, pendapatan saya 20,000. Dengar ketawa 20,000 kan. Pendapatan 20,000 minta zakat ada. Ni nak faham kan indahnya Islam. Indahnya Islam. Pasal Islam ni adil. Sebab itu zaman Rasulullah SAW, orang susah berlambat-lambat masuk Islam. Sebab lihat Islam yang adil. Orang yang zalim, orang yang jahat masuk Islam, nampak Islam yang adil. Gaji 20,000. Isteri gaji 15,000. Didetailkan 20,000. Okey, bayar cukai, kantek bayar. Kemudian bayar kereta 2 biji aja. Mas biji, welfare sebiji. Habis dekat situ aja 7,000. Ataupun kita ambil lah 5,000.
Welfare sebiji, MERS sebiji. Monthly 5,000, 2,500, 2,500. Okay. Kemudian rumah banglo 3,500 sebulan. Kalau rumah sebiji 1.5 juta, memang kerja engineer, kerja apa dengan saya nak beritahu ni, nak bagi faham maknanya kamu layak atau tidak. Jadi tadi dah 5,000, gaji 20,000, tolak income tax. Lagi senang dapat kalau kamu tak bayar income tax tapi bayar zakat, lagi senang dapat. Bila kamu dia pergi je nak minta zakat, bantuan, dia tekan nombor receipt, awak ni penyumbang zakat dia, tapi begini, lagi akan dapat. Bila dah tolak-tolak, tadi 5,000, rumah dah 3,500, perbelanjaan anak berapa? 5 orang. Takkan satu orang 100. Satu orang sebulan 200,500. 200, maknanya ada 1,250. Jadi dekat situ tadi zakat 5,000, 3,500, 1,250. Maknanya dekat situ tadi 10,000 habis dah. Maknanya income tax, kereta 2 biji, kemudian installment rumah 3,500, perbelanjaan anak 1,250, 5 orang. Smart sekolah lah apa semua. Okey, ada baki 10,000. Pinjaman personal loan. Pinjaman personal loan, katalah pinjaman personal loan mula-mula buat 1,5 juta. Sebab apa? Mula-mula ni cerita lama lah ni. Contoh 1,5 juta nak buat bisnes, tak bisnes gagal. Jadi 1,5 juta ni bulan-bulan adalah kerja engineer swasta. Kalau government dapat 4.0%, rendah interest. Jadi kalau swasta ni biasa 8 ke 12, kadang 12% ke 16%, maknanya tinggi. Jadi 500,000 tu bayar loan aja bukan 4,000 sebulan. Ikat betul 10 tahun je. Tapi biar swasta, dia bukan, swasta ni tak dapat 10 tahun. Biasanya swasta ni 5 tahun paling tinggi. Jadi takkan dapat 4,000, kurang-kurang 6,000 atau 7,000 kalau pinjam 1,5 juta. 7,000, maknanya ada baki 3,000. Duit pasar. Okey, katalah duit pasar. Duit lauk rumah. Lauk rumah berapa? 5 orang. Anak 5, suami isteri 7 orang. Maknanya 1,500. Ada baki 1,500. Minyak, bil api, bil air 1,500. Katalah bil api, elektrik, rumah banglo mesti pakai aircon. Kita ambil lah 500. Murah tu 500 rumah banglo, tinggal 1,000. Air kata berapa? Katalah 300. Tinggal RM700. Internet lagi RM200, tinggal RM500. Kita punya belanja, isteri punya nafkah, anak lagi. Maknanya kita jatuh mana? Jatuh fakir, bukan miskin. Fakir ni dia ada harta. Itu beza dia, fakir miskin. Yang kata fakir ni sama tak? Fakir. Miskin ni dia ada harta. Dia ada harta, dia ada kerja. Fakir ni dia tak ada harta. Dia tak ada harta. Itu beza. Fakir ni dia tak ada harta. Tak ada harta dan perbelanjaan dia memang tak cukup. Yang miskin ni dia ada harta. Perbelanjaan dia daripada gaji dia apa semua kurang 50%. Maknanya bayar hutang, bayar itu baru tadi satu pinjaman. Mesti ada pinjaman kedua, ada pinjaman ketiga. Pak isteri pun sama, mesti ada pinjaman. Buat rumah mak lah,
Beli barang kemas lah. Dulu tak tahu. Jadi walaupun belajar pandai, tapi sebab nafsu nak beli barang kemas, tak sanggup nak tunggu gaji, dan gaji besar RM15,000. Tapi buat pinjaman. Buat pinjaman ratus-ratus ribu, beli emas banyak. Lepas tu buatlah tunjuk. Kan? Ini hakikat. Ini perkara yang dah berlaku depan masa saya. Jadi bila kira-kira balik, dia layak dapat zakat. Dia jatuh kepada fakir. Dia jatuh kepada miskin. Dia bukan fakir sebab dia ada harta, dia ada rumah, dia ada kereta. Mungkin ada tanah. Jadi dia jatuh miskin. Yang fakir ni, dia tak ada harta langsung, tak ada tanah, tak ada kereta. Ada motor, tapi motor nama orang, nama adik dia. Dia fakir lah. Mana tak ada harta. Dia bekerja tapi tak cukup. Tak cukup juga. Berkeluarga tak cukup. Sebab itu dengan zakat ni jangan beritahu terus terang. Jangan, kalau dengan AKPK boleh je nak terus terang, nak minta kurang installment bayar loan bulan-bulan. Takkan dengan zakat nak takut, nak segan. Buat apa? Hak kita. Kita pun bayar zakat. Sama macam kita bayar cukai pada LHDN. Hak kita juga. Kalau dah apa-apa, kita kena pertahankan. Kita layak bersuara sebab kita bayar cukai. Sama juga zakat. Jadi zakat ni orang Islam aja, orang kafir tak bayar zakat. Orang kafir dia bayar jizyah. Jizyah ni setahun sekali per kepala. Per kepala. Kalau satu keluarga tu kafir, tak kisahlah apa agama pun kat Malaysia ni, dia kafir lah. Bukan non-Muslim, kafir tetap kafir. Allah kata kafir. Oh, kerasnya Ustaz. Bukan saya yang keras, Allah dah kata kafir, Nabi kata kafir. Tak ada pun zaman Nabi kata ghairul muslim. Tak ada Nabi tak kata ghairul muslim. Tak ada. Nabi kata kafir. Habis, jelas. Tak ada sembunyi-sembunyi. Katalah 10 orang satu keluarga, suami, isteri, anak 8. Jadi 8 kepala. 8 kepala. Jizyah. Maknanya tahun ni berapa? Tahun ni 1,200 satu kepala. Maknanya dia kena bayar 22,000. 22,000. Maknanya dia kena bayar, betul lah. 10 orang, maknanya kena bayar 12,000. 12. Kalau 1,200, maknanya 10 orang 12,000. Begitu. Sebab itu tujuan saya nak cakap ni apa? Orang Islam yang bayar zakat. Orang Islam yang bayar zakat, bukan orang kafir. Jadi kita ni latihlah diri, janganlah sombong sangat duk pergi kedai orang kafir. Melainkan dah tak ada kat kedai orang Islam, barulah pergi kat kedai orang kafir. Sebab Nabi pun pernah berurusan jual beli muamalat dengan orang Yahudi. Pernah. Bila tak ada dekat kedai-kedai orang Islam, dekat kedai-kedai sahabat yang berniaga, Nabi pergi kepada kedai orang Yahudi. Nabi bermuamalah dengan mereka, berjual beli. Tetap melakukan apa? Saya beli Nabi suruh kata, you jual. Nabi cakap jual. Jadi orang Cina pun sama. Kalau kita beli pergi kedai orang Islam, apalah orang Islam ni, jangan cemuh. Janganlah kita cemuh. Dia tu bangsa kita. Bangsa apa? Bangsa Islam, bukan bangsa Melayu. Kamu lihat aja yang berlaku fenomena kat Malaysia ni. Macam Profesor Madya Abdullah Ustaz Abdullah Hati kan. Dia memang bangsa Cina, tetapi bila dia masuk Islam, tengok, dia faham Islam. Islam bukan soal bangsa. Tapi agama lain yang ada di dunia, mereka tetap mempertahankan bangsa. Islam tidak. Islam mengajar mempertahankan Islam, walaupun
Orang Islam tu orang Melayu, tapi dia bukan Islam atau dia murtad, kita tak boleh nak mempertahankan dia. Dia tetap mempertahankan Islam. Sebab Islam bukan tujuannya mempertahankan bangsa. Besok dekat akhirat dia tak tanya kita ni bangsa apa, bangsa Melayu. Bangsa Melayu syurga tak ada. Tak ada. Oh, bangsa Arab, maksud bangsa Arab, oh bangsa Nabi syurga tak. Dia tak tanya bangsa. Tak tanya bangsa. Dia tanya apa dia? Ma rabbuka, ma nabiyuka, ma dinuka, ma imamuka, ma ikhwanuka. Itu yang ditanya. Ada tempat-tempat kita perlu mempertahankan bangsa. Tetapi mana dulu Ustaz nak pertahankan Islam ke bangsa? Pertahankan Islam, baru bangsa terjamin. Kalau kita mempertahankan bangsa, belum tentu dan pasti kita dapat mempertahankan Islam. Sebab tu Islam perlu diletak nombor satu di atas, melangkaui bangsa-bangsa, apa jenis bangsa sekalipun. Baik. Jadi pergilah minta mohon zakat. Ikhtiar. Dia bukan bagi berterusan, dia bagi setahun. Dia bagi setahun. Dia bukan tengok awak pakai verifier. Tak. Dia bukan tengok itu. Yang peliknya, kalau kerja apa? Saya operator kilang Ustaz. Pakai verifier. Itu memang tak layak lah. Sebab sendiri cari susah. Susah. Tadi Ustaz kata boleh senang-senang dapat. Awak pakai verifier. Pakai Mercedes. Awak kerja apa? Saya engineer. Sebagai manusia, insya-Allah dia faham. Isteri doktor. Baru dia tengok pendapatan ini. Awak ni miskin ni. Jadi sekarang ni awak rasa-rasa berapa nak cukupkan untuk stabilkan. Maknanya tadi tak ada dah perlu nak kacau-kacau nak loan ke apa lagi ke. Maknanya berapa rasanya awak perlu nak rasa-rasa awak lah. Zakat tak boleh nak bagi banyak. Tetapi melihat daripada komitmen awak ni, perbelanjaan awak ni memanglah sesuai dengan awak punya ini. Tapi awak dah dengan profession awak. Tetapi cuma kesilapan awak, bukan kesilapan beli rumah. Rumah tu memang awak layak. Kereta tak salah. Yang salahnya awak buat pinjaman ni RM500,000. RM500,000 ni. Ini yang salah. Tapi nak buat macam mana? Zakat tak boleh nak bayar ni. Tapi zakat boleh bantu dari segi perbelanjaan bulanan awak. Sampailah awak besok boleh lepas keluar daripada kepompong miskin ni. Maknanya tadi tak ada dah bergaduh pasal duit dengan isteri, sampai rasa nak bercerai. Ramai orang kereta mewah-mewah, rumah mewah nak bercerai. Sebab apa? Sebab duit. Kalau duit cukup tak jadi begitu. Kalau jadi begitu pun sebab nak menikah lain. Itu je. Itu pun jadi cerai berai. Memang cerai, nak minta cerai. Sebab isteri pertama dah tahu awak ni rumah yang isteri saya ni, isteri pertama pun anak 3 orang pun kontang-kanting awak nak bagi nafkah. Lepas tu awak nak menikah lagi satu. Memanglah. Orang lelaki pun tapi itu lain topik. Jadi dia begitu. Jadi awak kena faham orang Islam, kelayakan awak, kedudukan awak. Jangan malu. Tenung, jeling mata ustaz tu. Duduk depan buka mata besar-besar. Ya Latif.
Kalau mati, ya Latif, ya Latif, lembutkanlah ya Allah. Tak payah, insya-Allah. Allah tahu rezeki kamu kat mana. Kamu ikhtiar aje. Insya-Allah, kata Ustaz. Saya tiap bulan saya selalu pinjam akak saya Ustaz 2,000. Setiap bulan saya pinjam akak saya 2,000, tapi bila dapat gaji saya bayar balik. Tapi hujung bulan saya minta lagi 2,000. Dapat gaji saya bayar balik. Kemudian ada seorang lagi Ustaz, saya pinjam dia dalam 500, 800. Tapi sama juga, saya dapat gaji saya bayar balik. Hujung bulan saya bagi. Sebab saya tahu memang kalau saya tak bayarkan, saya susah, saya minta siapa pula. Nanti merata-rata orang kata apa ni kerja besar. Saya pun fikir Ustaz. Jadi memang saya jaga akak saya ni dengan ada seorang sahabat saya ni. Saya pinjam hujung bulan, dapat gaji awal bulan saya bayar. Jadi ini dia kitaran. Jadi memang cukup lah. Jadi bila kira balik, zakat kira balik. Okey, baki tadi 700 kan. Daripada gaji tu 700, daripada 20,000 700 tinggal 500 kan. Tinggal 500. Jadi pinjam tadi 2,000 setengah. Kemudian dari seorang tu 500, maknanya 3,000. Jadi maksudnya tadi 3,000 ni tadi awak stabil lah. Tak ada masalah kewangan, tak ada nak shopping dah. Shopping tak ada dah ni. Sebab dah begini dah. Tapi kalau awak tak ini juga, zakat tak boleh nak tolong. Jadi kalau zakat bagi awak sebulan 3,000, dia bagi lebih. Dia bukan bagi ngam-ngam, dia tak bagi. Tadi kita kata sana 2,000, akak 2,000, sini 500. Kita cuba minta dalam pengurusan, nanti dia mesyuarat, saya cuba panjang. Biasa tu amil lah, amil qaryah. Mana tuan duduk? Kajang. Cari dekat masjid Kajang tu, tanya, saya ni duduk Jenaris. Jenaris, amil saya kat mana? Jenaris, amil masjid Kajang. Masjid Kajang. Dulu Ustaz Firdaus, sahabat saya. Tak apalah, sekarang pun tak tahu, tapi pergi je Masjid Kajang tu. Kalau Kajang Utama dekat Surau Muhajirin, Surau Muhajirin tu, Imam Azni. Dulu saya gantikan dia imam masjid surau tu dulu. Dia berehat waktu tu, ada urusan lain, saya gantikan dia, dan dia amil waktu tu. Jadi cubalah tempat-tempat lain. Saya beritahu, Selangor wilayah sangat mudah, tak ada birokrasi. InsyaAllah kamu minta 1 hari bulan, 14 hari bulan dah tahu dah keputusan. Tak ada bulan-bulan, tak ada. Tapi kalau negeri lain, kamu minta bulan 1, bulan 4 pun baru dijawab. Mana 3 bulan, kan lagi menyusahkan asnaf. Biarkan pegawai negeri-negeri dengar. Memang menyusahkan, sangat menyusahkan. Dah orang susah nak minta zakat, engkau tangguh-tangguh lagi, susah dia. Kalau orang tak susah, dia takkan sanggup bawa maruah dia minta. Tak sanggup. Jadi fikir dekat situ lah, kalau fikir. Tapi kalau wilayah 7 hari, memang rekod 7 hari, dah tahu dah. Mula dia call, kemudian dia hantar email. Tapi saya boleh garanti lah, jamin dalam 14 hari mereka dah respon. Sebab setiap hari Rabu, setiap minggu hari Rabu, di Kajang, di Selangor, pejabat zakat akan mesyuarat memutuskan permohonan baru setiap hari Rabu, setiap minggu. Sebab itu cepat. Kalau di Selangor, di wilayah, setiap hari Khamis mereka mesyuarat memutuskan permohonan baru. Setiap hari Khamis. Ada pengarah ke tak ada pengarah ke, dia orang mesyuarat tetap putus. Jadi tak ditangguh. Ini bagus juga di kawasan bandar, cepat. Jadi bila kata dalam syarat tu kata kita siasat dulu, jadi dia akan call. Ada separuh tempat dia call kita nak pergi rumah, biarlah. Kita dah beritahu lah rumah kita banglo, kita biarlah. Dia dah tahu, dia datang tengok. So okey, masuk rumah tu dia dah tahu dah.
Kalau rumah ada duit dia cantik je, susun. Tapi kadang luar cantik, kereta mas kita masuk dalam tak ada apa pun, sofa pun tak ada. Ya. Bukan, ini pengalaman. Luar garage kereta besar ni. Kita betul dia declare kereta ni. Dia ni kerja engineer. Okay, dia masuk rumah tak ada. Living hall tu tak ada. TV zaman dulu yang ada bontot besar tu. Terus saya kata orang bukan nak berpura-pura, memang susah. Jadi kita bagilah dia 3,000. Bagi 3,000 selama bila? RM3,000 sebulan. RM3,000 sebulan. Sebab taraf hidup dia. Kemudian ada baki macam ni, RM3,000 cukup. Sampai bila? Sampai setahun. Setahun. Kalau dia nak renew, dia rasa masih tak boleh keluar daripada kalau kepompong miskin, dia boleh mohon lagi lah. Tapi mana tahu rezeki dalam 4-5 bulan tiba-tiba dia naik pangkat, naik 5-6 ribu, 4-5 ribu gaji kan, swasta kan. Daripada engineer jadi senior engineer, jadi manager engineer. Jadi mungkin dia tak payah mohon dah. Jadi kategori-kategori yang elit ni, mereka paling lama pun biasa 3 tahun mohon zakat. Lepas masuk 4 tahun tu, alhamdulillah mereka dah keluar dan mereka bagi pula zakat balik. Mereka bayar balik zakat. Mereka pasal dah tahu dah benda tu pusingan. Mereka bayar zakat balik. Sebab apa? Nanti 3-4 tahun mereka dah naik pangkat, kemudian isteri tak bekerja jadi bekerja, kemudian isteri pun naik pangkat, anak pun dah bekerja, dah habis universiti dah kerja, jadi dah okey, bergelar okey. Yang lama ni sampai 10 tahun, kadang 15 tahun memang susah. Suami kerja operator, isteri mengasuh. Memang lama. Memang lama. Isteri mengasuh ramai. Memang ingat jangan ramai, ingat banyak duit. Risiko pun tinggi. Suami kerja operator 1,800. Anak 4 orang. Mana cukup, Masya Allah. Dia dapat ke macam 3,000 tadi? Tak dapat. Sebab orang periuk kecil belanja kecil, orang periuk besar belanja besar. Sama je. Sebab itu saya kata pergi. Kalau rasa memerlukan, pergi. Jangan duk malu-malu. Yang instan, yang terus dapat duit, iaitu macam asnaf fisabilillah. Asnaf fisabilillah. Musafir, orang yang keluar jalan Allah ni nak balik kampung pun dia kira fisabilillah. Tunjuk IC, dia balik mana? Saya nak balik Kelantan. Duit minyak tak cukup dengan tol. Memang ada tol dekat Karak tu kan. Jadi duit minyak dalam 100, duit tu dalam RM15. Dia bagi 120 cash. Cash. Dia minta IC bagi. Dia bagi cash. Dia bagi. Ni minta pergi je ke? Balik nanti insya-Allah dah Ustazah. Mungkin anak-anak dapat duit raya apa semua, insya-Allah kot. Ni nak balik dulu. Dapatlah balik. Ni kena tahu. Ada instan, bukan alung instan, pejabat zakat instan. Tak ada interest, tak kena bayar balik pun. Nak hantar anak je. Nak hantar anak je. Kemudian orang bujang-bujang nak menikah tak ada duit, pergi minta zakat. Kuala Lumpur lagi cepat. Dia bagi 5,000. Kalau lagi untung dia buat ni. Tapi janganlah malu. Dia mohon kahwin ramai-ramai. Dia ada buat program nikah beramai-ramai. Pasangan dapat 5,000, suami pun dapat 5,000. Kan alhamdulillah. Nanti balik kampung buatlah kenduri kecil-kecil. Kan? Kadang dia buat dekat mana? Dekat masjid. Kalau jawib dia buat dekat masjid wilayah. Masjid wilayah. Tahun lepas saya ingat ada berapa? Ada 14-15 pasangan. Lagi 14 pasangan lah. Ada yang jumpa orang asli masuk Islam nikah, orang mu'alaf masuk Islam nikah.
14 pasangan. Sebab majlis wilayah ni ada 7-8 imam yang qadi boleh nikah. Misal jadi cepat lah. Dia panggil program nikah ramai-ramai. Ada untung keluarlah surat khabar sebab dia panggil. Jadi kalau malu janganlah duduk depan-depan, duduklah belakang-belakang. Orang kata dia persoalan dia jangan sibuk nak memikir apa orang cakap. Nanti orang kata, Ustaz nikah, kau nak menikah ni nak cari halal ke nak cari apa ni? Nak cari glamour, nak menunjuk kau hebat, mampu nak buat grand-grand besar-besar. Lepas nikah tidur atas tikar. Duit dah habis belanja nikah. Dia yang penting bukan waktu nikah tu, lepas nikah tu nak survive. Nak lepas nikah tu fikir kan, nak survive tu, nak ada rumah untuk isteri, tempat yang selesa. Ini lepas-lepas nikah pergi duduk flat, duduk atas tikar dulu sebulan pertama. Duit dah habis ni pula. Boleh ke orang Islam boleh diambil cukai dari pemimpin orang Islam? Saya tak faham soalan ni. Boleh ke orang Islam boleh diambil cukai dari cukai ni kerajaan, itu Income Tax LHDN cukai. Kalau zakat, saya baca balik soalan kalau zakat, boleh ke orang Islam boleh diambil zakat dari pemimpin orang Islam? Pemimpin kalau dia kaya, dia memang berniaga, ada pendapatan yang bagus, boleh, tak masalah. Kalau dia nak bagi zakat pada orang-orang bawah dia. Tapi zakat yang terbaik adalah daripada ahli keluarga. Sedekah yang terbaik pun adalah daripada ahli keluarga yang terrapat. Bukan mak bayar zakat kat mak, tak boleh. Tak boleh. Kalau betul soalan itulah, cukai tak ada, cukai. Cukai tak boleh. Perdana Menteri pun tak boleh ambil cukai ke orang. Yang boleh ambil cukai ialah HDN. Baik, jadi itulah, pergi tahu hak korang pergi. Janganlah duk segan sini. Yang bagusnya sebegitu. Baik yang Selangor, kalau Selangor wilayah pun sama. Selangor wilayah kalau dah dapat bantuan bulanan tu, tadi dia bagi 3,000 kan, dia bagi lagi beras tau. Beras tiap bulan dia naik, lori zakat akan hantar, dia akan tenderkan kepada kontraktor untuk uruskan beras, kicap, bihun, tepung. Maknanya untuk 1 bulan tu. Dulu sebelum Covid dia bagi 15 kilo, maknanya 5 kilo beras. Kemudian tepung 2 kilo, minyak 2 kilo, apa lagi, bihun 2 kilo, kicap dia bagi. Tapi sekarang ni tengok kes lah, tapi tetap dapat, paling sikit pun dapat 10 kilo, maknanya 5 kilo beras. Bihun dapat, dia bagi hantar, dia hantar lah, dia hantar pada alamat yang kita isi tadi tu, yang kita isi dalam borang tu, dia hantar. Itu satu. Kemudian 3,000 dapat setiap bulan. Beras dia hantar. Kemudian budak nak sekolah, yang 5 orang tadi tu kan, 5 orang, katalah 5 orang tadi, 5 sekolah rendah, sekolah menengah, dia tanggung semua pakaian. Dia bagi duit sekian-sekian. Kalau 5 orang mungkin dalam 1,500 dia bagi. Dia bagi 1,500 peruntukan. Kemudian dia bagi ada kupon lagi. Satu orang 100. Jadi nak beli beg sekolah, kasut sekolah, seluar tracksuit, baju putih, dia bagi. Yang kata 1,500 tu pakaian sekolah, seragam. Sekolah petang dia bagi. Tapi dalam borang tu ada sekolah petang dengan sekolah pagi, primary, sekolah rendah kebangsaan dengan sekolah rendah agama.
Kalau kita tik atas bawah, dia bagilah baju Melayu ikut saya sanad, sampin hijau, sampin hijau. Kemudian apa lagi dia bagi? Pakaian sekolah lah. Kemudian pakaian sekolah pagi, sekolah menengah. Kalau ada anak yang bersekolah, dia bagi. Jadi ibu ayah tak sakit kepala nak fikirlah duit sekolah anak lagi, pakaian anak lagi. Kita ada satu organisasi yang Nabi SAW buat bina untuk orang-orang Islam. Jadi janganlah rasa malu, rasa segan. Sebab itu ada kategori fakir miskin. Sepatutnya dia kena miskin fakir. Sebab miskin tu ada harta, cuma tak cukup belanja. Yang fakir tak ada harta langsung. Tak ada harta langsung, tak bekerja. Ataupun bekerja tak cukup menampung keluarga. Kemudian nak raya. Nak raya. Ni nak raya ni. Nak raya ni dia bagi lagi duit. Kita tak minta pun permohonan raya bantuan, tak, kita tak minta. Tapi bila kita dah minta bantuan bulanan tu, jadi dia automatik. Beras tu dia hantar, hujung tahun pakaian sekolah anak siap, beg sekolah anak, kasut sekolah siap. Kemudian nak raya ni, nak raya seminggu atau 2 minggu sebelum Ramadan puasa, dia akan masukkan duit cash dan tunai dalam akaun bank yang kita nyatakan. Kalau kita tak ada akaun bank, tak akan lah. Tak ada akaun bank. Tapi kalau tak ada, katalah kes tak ada akaun bank, dia akan bagi cek tunai atas nama kita, atas nama pemohon. Jadi kita boleh pergi bank. Kata biasanya bank Islam, bank Islam, zakat berurusan dengan bank Islam. Kita pergilah bank Islam terdekat, pergi cashkan, tak ada masalah. Dia bagi biasanya kalau wilayah seminggu sebelum puasa, dia panggil bantuan Ramadan. Kalau Selangor kadang 2 minggu sebelum. Kadang tahun ni sahabat saya tahun ni besok puasa, hari ni dia masuk. Tapi maksudnya dalam seminggu atau 2 minggu sebelum puasa tu dia akan masukkan bantuan raya. Jadi tak serabut dah. Satu orang anak 250 beli pakaian anak-anak, baju gaya dan sebagainya. Suami 300, sama juga dengan Melaka. Wilayah ada pukul rata. Suami, ayah, ibu, anak-anak sama. Kalau 100-100 semua. Dia masuklah dalam akaun bank. Tapi Selangor beza. Anak Selangor dengan Melaka berbeza. Anak kadang 200, kadang 200.5. Ada punya rate. Dia akan kemudian ibu 400. Ibu lebih 400, orang perempuan. Lepas zakat pandai tu, dia tahu. Kemudian orang lelaki 300. Jadi kira-kira 300, 700. Kemudian anak-anak tadi 200.5. Atau 4 orang anak 1,000. 1,000 tambah lagi 1,000, suami 300, 1,700 bantuan raya masuk. Seminggu atau 2 minggu sebelum puasa. Maknanya dia suruh kita membeli cepat. Nampak? Macam orang lain juga yang ada duit kan, beli awal, tak ada beli akhir-akhir last minute. Beli. Tapi zaman hari ni jangan pergi beli kat kedai. Beli je dekat TikTok. Ada free shipping, beli. Pergi kat Shopee, tengok free shipping, beli. Cari yang ada yang promosi free shipping semua kena pandai, kena peka. Kemudian pergi kat Lazada, tengok yang free shipping baju gaya. Jangan terus buka tengok baju Melayu RM60 terus beli, jangan, scroll dulu. Tengok, ada kadang yang sampai RM25. Kainnya sama aja. Bila tengok iklan sama, kenapa dia 60, dia ni 25? Rupanya 25 ni market owner.
Ni kena faham. RM25 ni market owner sebab iklan sama dengan 60. Jadi 60 ni siapa? Affiliate dia, agent dia. Tu dia markup. Sebab itu rajin scroll. Apa barang pun scroll. Kadang beri contoh saya beli mesin rumput baru-baru ni. Mesin rumput, saya beli mesin rumput rumah kali suruh panjang. Upah orang kan 150. Saya kata parah ke 150 ni. Jadi saya pun beli. Sebulan 2 kali potong dah 300. Saya pun type mesin rumput. Mesin rumput ada yang pakai bateri, ada macam-macam lah sekarang. Tengok pakai bateri. Tapi bila fikir balik, ini semua orang kata heavy duty rumput, nak potong rumput ni kan. Jadi saya cari yang pakai minyak 600. Saya scroll ada 400. Last sekali 199. RM199. Free shipping. Tu bukan main cantik tu. Bukan main cantik mesin rumput. Jadi kena pandai, jangan tak kisahlah saya beritahu ni. Bukan kata orang yang dapat, semua orang, walaupun kamu berduit, yang zaman sekarang kena berjimat. Kadang pakaian gaya tu, baju Melayu tu nak pakai pun sampai pukul 10 pagi je. Tak ada anak nak pakai sampai petang, dia dah rimas. Dah rimas. Jadi kalau baju gaya tahun lepas tu elok lagi, pakai je lah. Pakai je lah. Pakai. Sebab pukul 10 kan balik sembahyang raya, dah pergi ke kubur, balik je dah dia terus buka baju. Dia dah pakai baju gaya, baju casual. So seluar jean dia lah, seluar slack kita beli tu. Itu lebih beli tu tak apa. Tapi cari yang free shipping. Tak kisahlah, tu pandai pilihan masing-masing. Tapi cari yang ada promotion, yang free shipping. Lagi bagus beli dalam live. Itu yang bagus. Dia bukan TikTok je ada live tau. Dekat Bigo tak ada lah. Dekat Lazada pun ada live. Lazada pun ada live. Dekat Shopee pun ada live. Kadang company marketer ni dia akan buat live produk dia, nak expose, nak introduce dia orang punya barang, dia punya production. Jadi kadang dia orang bagi murah. Macam baru-baru ni saya beli di mana? Saukas kasut. Ni bukan saya nak promote. Saya tengok mula-mula tak ya je orang Melayu ni jenama Saukas. Dia saudagar kasut, tapi dia pendekkan jadi Saukas. Jadi saudagar kasut, Saukas, dan ujung tu didabelkan S. Saya tengok kasut tu dia tak ya je 120 mula-mula dia buka market dia 120. Benda belum branding lagi kan, belum banyak kali lah FYP. Akhir sekali bila ada beberapa hari sebelum puasa tu hari, saya buka je, saya tengok dia promosi satu kasut RM55. Saya pun beli. Saya beli. Saya kata orang rumah, saya kata tak apalah kalau minta cantik. Sebab kenapa saya beli? Sebab dia kata buy one free one. Dia tunjukkan pula kasut yang percuma tu pun cantik. Walaupun tak pakai upaya goyak tak kisah, tapi ada percuma satu. Maknanya beli satu kasut RM55, saya ada kasut percuma satu lagi, free size. Saya pun anak lelaki 3 orang, saya beli 4 terus. Bila saya buka, subhanallah, memang kualiti dia A, saya beritahu. Saya ni memang peminat kasut juga, tapi kualiti dia sporty punya shoes memang A, memang recommended. Kemudian yang free gift tu pula, kasut tu pun sama, cantik. Cuma adalah sikit dia punya design, tapi sebab itu dia jadikan free gift. Tapi bila saya tengok balik dia punya profile, kasut yang free gift tu sebenarnya dia jual RM110. Tapi tak tahu apa reason dia nak free gift. Tapi alhamdulillah lah. Jadi maknanya saya dapat 8 kasut.
Saya dapat 8 kasut, beli 4 dapat 4. Jadi orang rumah kasut yang pre-gift tu pula dia pre-size. Jadi anak lelaki saya kaki besar-besar ikut bapak dia. Jadi dapat yang beli tu je lah, yang memang cantik saya tu, belilah. Itu kasut raya kalau beli ke anak. Kalau dia lasak, belilah. Tunggu dia buat promotion. Saukas. Yang free gift tu 4 habis pulun dekat isteri saya. Memang kena lah saiz dia. Jadi dah selamat dah duit raya. Duit kasut kan. Saya kata nak beli kasut lagi, tak kata tak raya nak pakai kasut. Isteri tu Ibam pakai kasut. Tak apa, orang rumah kata boleh pakai jubah. Dia tengok orang Arab pakai jubah, pakai kasut. Kan. Saya kata okey lah, tak apalah, pakailah. Dapat 4 warna. Dapat warna putih, dapat warna hitam, dapat warna merah putih, dapat warna ungu putih. Tapi putih tu dominan lah, banyak. Jadi itulah tadi. Kadang kita ni duit tu cukup sebenarnya, tetapi kita ni berbelanja sampai kita ni tak sedar. Itu sebenarnya yang jadi permasalahan. Bukanlah kita nak kawal sangat kan kita tak berbelanja, tak ada baju baru, tak ada baju anak-anak baru. Tapi kadang bila fikir balik, pernah waktu zaman-zaman saya struggle dulu, kadang setahun sekali pun baru beli baju anak. Ya, saya beritahu. Tapi waktu tu memang struggle. Jadi korang pun ada kisah korang, kan? Jadi kita belajar daripada pengalaman hidup. Dan yang paling penting, sentiasa memaafkan diri. Nak maaf apa Ustaz? Yalah, kita ni duk sibuk selalu maafkan orang. Tapi kita tak pernah memaafkan diri. Pertama, kita tak pernah memaafkan diri kerana kita gagal menguruskan keuangan. Terutamanya suami, lelaki. Kena maafkan diri. Kena maafkan diri kerana gagal menguruskan keuangan diri, keuangan keluarga, dan juga kena maafkan diri. Kenapa? Kerana gagal mempertahankan kerjaya. Kadang ramai suami-suami kerja sini kejap 4 bulan melompat, kerja sini 4 bulan melompat. Melompat-lompat, akhirnya tak bekerja. Jadi sebab itu kadang dia jadi murung, dia jadi down self esteem, dia semangat dia turun. Dia rasa macam tak ada harapan cerah dia dalam kehidupan dia. Bahaya. Sedangkan Allah beritahu apa dia? La tahzan wa la tanhinu, innallaha ma'as sabirin. Jangan kamu bersedih dan jangan kamu putus asa. Allah ni sentiasa bersama-sama dengan orang yang sabar. Jadi insya-Allah kita berhenti kat sini dulu. Nanti dah pukul berapa dah ni? Terima kasih yang bersama dengan saya yang di Bigo, yang di Facebook pagi ni ramai pula, agak 214 orang, 216. Naik lagi 217. Alhamdulillah. Suka kepada Al-Quran, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pukul 9 nanti kita jumpa lagi. Kita baca lagi tasbih kifarah sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang di TikTok kalau nak tengok yang kasut Saukas ada dekat saya punya wall, cuba tengok. Tapi kan dah darah tu najis. Apa tu? Assalamualaikum. Kalau ada orang kecelakaan dari hari Khamis tapi besok mau solat Jumaat, sah? Kalau ada orang kecelakaan dari hari Khamis, kecelakaan dia apa? Aksiden. Tapi besok nak solat Jumaat, sah? Tidak. Maksudnya dia ada tempoh lagi. Kalau lah kata saya aksiden, tentu setiap kali saya solat, saya akan lap dulu darah. Memang ada kadang kita aksiden, darah tu ada serta tempat dia susah nak kering dan nak berhenti, dia masih keluar, terutama di bahagian sendi-sendi.
Aksiden yang luka bahagian sendi. Sebab bila sendi ni kita selalu bergerak, contoh kat sini kan selalu bergerak, lepas tu yang sini jari, tempat-tempat gini, jadi dia susah nak, sebab dia selalu bergerak. Kalau dekat sini dia jarang lah, hari ni dia keluar darah, lepas tu sapu ubat dia okey je, dia kering, dia takkan berdarah dah, sebab sini tak ada bergerak. Yang ada pergerakan-pergerakan besar ni. Jadi setiap kali solat, tanggungjawab kita memang kita kena bersihkan. Kena bersihkan. Tetapi katalah ustaz, darah tu keluar juga, tapi dah bersihkan. Masih bila? Sebelum saya solat tu lah ustaz. Kemudian saya ambil wudu, dia meleleh juga. Jadi kalau dah tahu, ambil satu kain balutan, kain apa, cerca, kain cerca, ataupun dipanggil apa kalau beli bandage tu kan mahal, kalau bukan sekali pakai, sebab banyak kali pakai. Jadi ambil lah kain cerca yang bersih, kemudian letakkan dulu, macam doktor bagi tempat sakit gigi nak tahan darah tu kan, letakkan tempat berdarah tu tadi, ikat. Mengalir juga ustaz, solat sah hukum dia. Kerana apa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang ketika dia jadi imam solat, solat fardu isyak, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Belakang dia kan orang munafik, Abu Lu'lu'. Sayyidina Umar dah ditikam, masih meneruskan solat. Itu dah dalam solat tu dah berdarah. Orang tikam mana tak keluar darah. Begitu juga dengan Imam Hambali. Imam kita bukan mazhab Hambali. Tapi kalau cerita bab fiqh ni, dia kena tengok kisah-kisah ulama, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah Nabi, supaya kita boleh ambil apa dia, kias. Sebab itu kalau ahli sunnah wal jamaah, dia berpegang Quran, sunnah, ijma', kias. 4. Imam Hambali ketika dia dizalimi oleh pemerintah, waktu itu dia melawan raja, sebab raja dah mengikut pahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ni pahaman sesat, yang mengatakan waktu itu Quran adalah kalam Allah, sedangkan Quran bukan kalam Allah. Quran itu makhluk, kalam Allah. Quran itu kalam Allah itu makhluk, dia kata. Al-Quran itu adalah makhluk. Sedangkan Imam Hambali kata Quran ini adalah kalam Allah, kata-kata daripada mulut Allah. Allah bukan makhluk, jadi perkataan dia bukan makhluk. Itu sepakat kita Ahli Sunnah wal Jamaah menegaskan Al-Quran bukan makhluk, dia adalah kalam Allah. Jadi raja ni dah terikut dari satu puak ulama-ulama sesat yang berlawanan dengan Imam Hambali, Imam Ahmad, dia berkata apa? Dia kata Al-Quran ini adalah makhluk. Imam Hambali kata tidak, Al-Quran ini adalah kalam Allah. Kalau kamu kata Al-Quran ni makhluk, kalam Allah ni makhluk, maka Allah itu makhluk. Nampak tak? Boleh terkeluar daripada Islam. Bila terkeluar, maka kamu akan kafir. Jadi raja tangkap Imam Ahmad itu, Imam Hambali lah. Dia sebat tang belakang, darah lagi tak berhenti meneleh-leleh. Sama juga dia mengambil qiyas daripada siapa dia? Dia seorang sahabat, ulama lain datang pada dia. Siapa waktu itu? Sahabat dia Imam As-Suyuti, yang rapat dengan dia, tanya, macam mana kau nak solat sedangkan kau berdarah? Dia kiaskan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dia ditikam oleh Abu Lu'lu', darah melempar, menjurus-jurus keluar, tetapi dia meneruskan solat dia. Jadi itulah, jadi tak ada masalah. Yang penting kamu bersihkan. Janganlah kamu tak bersihkan. Memang darah tu najis, betul lah. Memang darah tu najis. Tapi bila kita ada ilmu, kita belajar, sekarang dah tahu, jadi dah tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Yang takut kadang orang lelaki ni bercukur. Bukan
Accident aja dia cukur. Dia dah ambil wuduk. Kalau tak ambil wuduk lagi tak apa. Kadang dah tak ambil wuduk pun dia cukur. Sebelum ambil wuduk dia cukur. Dia pun ambil wuduk. Kemudian seorang pun tak perasan. Dia pun solat Jumaat. Solat. Bila masa dia perasan, bila dah lepas beri salam, dia pun nak sapu muka daripada turun rambut sampai ke dagu. Dia pun baca apa? Allahumma inna a'udzubika minal hazmi wal hazan. Dia tengok darah. Dia tengok darah. Sebab tadi masa dia bercukur, berdarah. Darah cukur ni meleleh. Pasal pisau tu, belit tu dia tajam. Orang lelaki kena tahu. Jadi macam mana? Macam mana hukum ni? Sah solat dia? Dia kena solat semula. Itu cerita dia. Dia kena solat semula. Jangan kata Ustaz dia tak sedar. Macam mana dia tak sedar? Itu berbeza. Mana tadi walaupun dia dah habis solat, dia tetap kena solat semula. Jadi wallahu a'lam. Jadi insyaAllah kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. InsyaAllah terima kasih yang Zoom masih bertahan. Alhamdulillah 416 orang. Facebook pun naik 230. Terima kasih banyak. Bigo pun naik. Terima kasih banyak. Yang beri sokongan, insyaAllah sama-sama belajar, sama-sama mengaji, sama-sama cari redha Allah. Jangan cari kemurkaan Allah, insyaAllah. Yang TikTok pun bertahan, alhamdulillah. Terima kasih. Kalau tak ramai, alhamdulillah masih ada yang bertahan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pukul 11 kita jumpa insyaAllah. Baik. Okey, terima kasih. Terima kasih ya, baik. Okey, yang di TikTok, terima kasih ya, baik. Assalamualaikum.